Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ni pelajar-pelajar tingkatan 4, kelas D5 dan juga kelas Nilam, kita akan sambung kepada subchapter kita yang terakhir dalam chapter function. Okey, so cikgu harap awak dah dapat dalam 2 subchapter sebelum ni dan kita akan sambunglah hari ni untuk yang terakhir lah. Yang ni. Okey, so kita tengok apa kita akan belajar hari ni. Okay, so hari ini kita akan tengok 1.3 iaitu inverse function. So dalam kelas hari ini, pertamanya awak akan belajar, awak akan tahu describe inverse function. Dan nombor 2, make and verify conjectures related to properties of inverse function. So ada beberapa conjecture dalam inverse function ni, dan yang terakhir adalah how to determine the inverse function. Maksudnya, kalau ada satu function, macam mana kita nak cari inverse kepada function tersebut. Okey, tanpa membuang masa, kita mulakan kelas kita. Okey, so cikgu harap awak boleh fokus, boleh tengok video ni. Okey. Okey, yang pertama, kita tengok sesuatu perkara ya. Okey, awak pernah belajar kan apa itu degree Celsius? Degree Celsius tu adalah unit suhu, betul tak? Biasa kita kan dalam COVID ni selalu pergi scan kan, tembak tu kan, pergi kedai tembak, masuk maktab pun tembak kan. Okay, suhu awak 36.5 contohnya darjah Celsius kan. Tapi pernah tak awak dengar Fahrenheit? Siapa yang pernah jaga digital thermometer tu, kadang-kadang tiba-tiba dia kata, cikgu, kenapa suhu dalam F? Tu yang kita panggil sebagai Fahrenheit. Okay, so sebenarnya pertukaran antara degree Celsius, pertukaran antara degree Celsius kat sini maksudnya degree Celsius kepada Fahrenheit. Cikgu tak ingat ajaran Fahrenheit macam mana. Tapi kepada Fahrenheit lah. So pertukaran ni sebenarnya ada formula. Okey, ini formula dia yang dekat bawah ni. Okey, jadinya kalaulah kita diberi suhu dalam degree Celsius, kita akan guna formula atas ni. Tu ada C. C kat sini bermaksud input awak adalah degree Celsius. Okey, kalau kita diberi Fahrenheit, kita pun boleh tukar kepada degree Celsius. Macam kes yang kedua ni dia bagi F. So awak boleh tukar. Sebagai contoh kan, awak ada contoh 83 Fahrenheit. So kalau ikut formula, tekan kalkulator kan. Jadi 5/9 kurungan, cikgu kata 85 kan. Let's say 85, tolak 32. So bila kita tukar dalam degree Celsius, kita dapat 29.44. Kalau awak tekan lah, awak akan dapat 29.44. Okey, tapi kan, awak tengok formula ni kan, macam mana dia boleh relate kepada each other. So sebenarnya benda ni lah inverse function, iaitu Fahrenheit tu sendiri adalah inverse function kepada degree Celsius. Tu yang cikgu nak bagi tahulah. Kita tengoklah macam mana benda ni boleh related kan. Cikgu tunjuk macam mana. Okay, let's say awak ada formula dia F. Kita buat dalam bentuk function je. So Fahrenheit equal 9/5 degree Celsius plus 32. Okay, ini yang kita biasanya, yang ni kita panggil F in term of C. So bila kita nak tukar C in term of F, so kita pindahkan kan, F minus 32 equal 9/5C, dan ekspresi equal to F minus 32 dalam kurungan. So kita pindahkan 9/5 je jadi 5/9. So sama tak? Sama kan? So benda ni sebenarnya melibatkan inverse function. Okay, itu hanya sebagai introduction. Okay, jadi kita akan tengok aktiviti yang pertama kita. So kalau awak boleh scan kan, benda ni ada dalam buku teks je sebenarnya. Awak boleh tengok, boleh scan. Okay, kita pergi kepada kita punya aktiviti tu lah. Okay, so tengok kan, Chapter 1, Inquiry 3. Nanti awak boleh tengok dalam buku teks. Okay, so apa tu sebenarnya inverse function? Inverse function ni adalah sesuatu function yang mana dia akan reflect kepada line
X equal Y. Okey, agak complicated cikgu tunjuk. Ini adalah line X equal Y. Kenapa cikgu kata macam tu? Sebab awak tengok ya, kat sini koordinat dia 10 dan Y pun 10. Bermaksud itu adalah straight line Y equal X. Bila kita masukkan X, Y pun nilai dia sama. Macam ni 10, 10, 20, 20. Okey, bila mana sesuatu function tu ada inverse, dia akan reflect kepada yang lain ni. Kita tengok contoh. Okey, yang warna merah ni yang cikgu baru keluarkan ni adalah function f1x equal 3x. Okey, kat sini yang merah ni adalah function 3x. Okey, kenapa je function 3x? Tengok, input je 10, y adalah 30. So domain 10, range 30. Dekat situ sebab kita substitute 10 kan dalam x, dapat macam ni. Okey, dia kan cikgu kata tadi, sesuatu function tu ada inverse kalau dia boleh reflect dekat line y equal to x kan. Dia punya inverse adalah mirror kepada ataupun reflect kepada line y equal x. So tengok line yang ni So nampak tak? Dia symmetry. Dia reflect. Apa maksud juga reflect? Kita tengok kat sini Kat sini kan ada point kat sini. So kalau reflection dia daripada point ni pergi ke tengah ni, pergi ke hujung ni. So dia macam mirror. Dan kalau awak tengok pun benda ni simetri. So benda yang mirror ni dia simetri. Macam kita tengok depan cermin kan. Kita nampak diri kita lain ke? Mesti simetri kan? Takkanlah. Contohnya Syakimi depan cermin kan. Tiba-tiba nampak muka siapa? Nampak muka Mike. Tak kenalah tu kan. Itu tak simetri. So dia function ni kalau dia inverse dia simetri. Okay, ni contoh yang pertama. Kita pergi contoh yang ketiga sebab contoh kedua ni tak berapa nampak. Okay, contoh yang kedua. Okay, kita ada line yang warna coklat ni kan. Okay, so kalau dia reflect, dia akan lebih kurang macam ni. Dia akan cross kat sini. Dia akan cross dekat intersection point yang sama kat sini. So kalau kita tekan, betul kan? Nampak tak dia simetri? So dekat sini kita nampak sesuatu inverse function dia akan mirror dekat line y equal x. Okay, so kita patah balik dekat kita punya slide. Okay, so apa yang kita nak cakap sebenarnya adalah kalau kita ada function fx sama dengan y, kita punya inverse adalah x. Kat sini dah keliru sikit kan. Senang kata, kita punya input kalau kita masukkan dalam function biasa x, kita dapat y. Maksudnya kita punya domain x, kita punya range adalah y. Tapi inverse, kita punya bukan x, sorry, ni y. F inverse y. Kita punya inverse dia terbalik. Range awak jadi domain, domain awak jadi range. Okay, tengok balik yang tadi kan. Kita punya ni. Okay, kita tengok yang ni kan. Kalau kita tengok kat case ni, kalau kita buang yang ni kan, kita ada domain, contohnya kita tak nak yang ni lah, kita ambil yang biasa ni. Okay, domain kita 10 kan. Domain kita kat sini 10 ada. Range kita 30. Okay, kita buang. Kita ambil yang ni pula. Dekat sini, kalau kita ambil domain kita 10 yang ni, kita tak dapat range 30. Tapi kalau kita ambil domain kita 30, kita dapat range kita 10. Cun, betul tak? Cikgu tak boleh lukis di atas ni. Tapi awak nampak kan? Kalau 30 dapat 10. Nampak? Dah terbalik. Benda yang daripada domain jadi range, yang range jadi domain. Itu adalah inverse function. Okay. So, ini pengenalan awal. Tak apa, mungkin kurang faham sikit. Tapi nanti awak akan faham. Okay, senang kita tengok yang gambar rajah kedua ni kan. Okay. So, kalau tengok gambar rajah kedua, cikgu alih dulu benda ni. Kita akan, let's say lah cikgu buat fx kan equal y kan. So kalau kita inputkan f2 dapat apa? Okay, dalam kes ni kita akan dapat 1/4 kan. Semua dapat kan.
Kalau kita masukkan F3, kita akan dapat 5. Okay, tapi kalau terbalik, bila terbalik, dia jadi inverse tau. F inverse, okay, kita masukkan input dia Y, kita akan dapat X. Kita terbalikkan anak panah tu. Okay, F inverse 1 masuk 1/4 akan dapat 2. F inverse 1 masuk 5 dapat 3. Ni yang cikgu kata tadi. Sesuatu function tu akan ada inverse. Bila kita masukkan domain dapat range, tapi kalau inverse masukkan range dapat domain. Tapi still lah jangan kata kalau kita ada inverse function, kiranya sebelah kanan tu, sebelah yang ni, sebelah yang sini ni dia menjadi domain, dia bukanlah range. Depends kepada function tersebut. Okay, kita sambung kepada slide seterusnya. Ni baru conjecture yang pertama lah ni sebenarnya. Okay, kita tengok aktiviti yang seterusnya. Actually aktiviti kedua cikgu salah tulis, tak apa. Okay, awak tengok ada gambar rajah dekat sini. Ada 4 gambar rajah, tapi kita akan tengok yang atas dulu. Okay, dalam gambar rajah yang pertama, kita ada satu function G. Okay, write the function notation of the first picture. Okay, apa function notation awak tahu kan? So, jadi Gx sama dengan x square lah. Kita ambil je yang kat atas ni. So, Gx sama dengan x square. Okay, draw arrow on the first picture. Berdasarkan function notation kita ni, kita akan draw arrow. Okay, Gx adalah sama dengan x square. Maksudnya kalau negatif 1 masuk 1, masukkan dalam function, kita akan dapat 1 lah. Sebab negatif 1, kalau kuasa 2, awak akan dapat 1 lah. Negatif 2, awak akan dapat 4. 1, awak akan dapat 1. And 2, awak akan dapat 4. Betul kan? Semua orang akan dapat benda yang sama lah. Okay, lepas kita draw ni, kita kena determine soalan C kan, whether it is a function or not. Okay, nak tahu macam mana function atau bukan, kita tengok dia punya relation. Relation function hanya 2, sama ada one to one atau many to one. Okay, dalam kes ni adalah many to one. So, this is a function. Okay. So, awak tahu dia adalah function. Okay, tapi kita tengok pula dalam yang kedua pula. Kita kena buat benda yang sama. Okay. Cuma kali ni kita terbalikkan. Kalau kita belajar tadi, kalau inverse function, kita cuma terbalikkan arrow tu kan. Okay, so kita buat terbalik. Kita guna colour lain sikit. Okay. So, kita tengok negatif 1, dia akan pergi dekat 1. 1 ni akan pergi dekat 1 juga. 4 akan pergi dekat 2. And 4 akan pergi dekat 4 negatif 2 dengan 2. Okay, kalau berdasarkan yang ni, dia dah terbalik lah kan. Kat sini dia macam input kita x square. Input kita x lah dalam kes ni, jangan x square. Input sentiasa x. Kita punya output dia akan jadi square root x. Sebab daripada 1 jadi negatif 1 dengan 1, 4 jadi 2. 4 jadi 2 kan square root. Okay. So dekat sini kita dapat tahu bahawa relation dia adalah one to many. One to many function ke bukan? Bukan kan? Not a function. Kenapa pula jadi macam tu kan? Kenapa bila terbalik tak jadi function? Dekat sini kita belum dapat conclude apa-apa lagi. Okay. Yang kita tahu, picture pertama function, picture kedua bukan function bila terbalik. Kita tengok picture bawah ni pula. Repeat the same step. Kita buat benda sama. Kita guna colour biru pula. Okay, kita tengok function ni kan. So, kita ada satu equation iaitu hash x equal x plus 2. Okay, jadinya kalau kita inputkan value-value ni, negatif 2 masuk dalam equation awak, masukkan kan, awak akan dapat 0. So kalau 0 awak dapat 2, 2 awak dapat 4, 4 awak dapat 6. Macam tu sebab kalau 4 tambah 2 kan 6. Okay, kalau terbalik, so dekat sini dia akan terbalik lah kan. 0 pergi negatif 2, 2 pergi 0, 4 pergi 2, 6 pergi 4. Apa maksud dia? 0 pergi negatif 2, maksudnya dia macam tolak 2.
2 pergi kosong, 2 tolak 2. 4 pergi 2, 4 tolak 2. 6 pergi 4, 6 tolak 2. Maksudnya input kita X, output kita X minus 2. So kita masukkan X, tolak 2 kan. Sentiasa tolak 2. Okay. Sekarang ni kalau kita dah buat arrow diagram ni. Okay, yang first ni adalah 1 to 1. This is 1 to 1. Ni pun 1 to 1. So both picture ni adalah function. Satu function biasa, satu inverse function. So dekat sini kita boleh buat satu conclusion bahawa a function f that maps set x to set y has inverse function if f is a 1 to 1 function. Okay, makna mudah dia, sesuatu function akan ada inverse function bila mana dia hanya 1 to 1 relation. Maksudnya kalau awak ada many to 1, awak takkan ada inverse function. Hanya 1 to 1 function yang ada inverse function. Okey, inilah conjecture kedua yang awak kena faham. Okey, untuk conjecture seterusnya awak akan tengok dalam video seterusnya. Okey. Bye, kita sambung nanti.